Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Zuki, dan kali ini kita akan buat ulang kaji pantas untuk kimia tingkatan 5 pula. Kimia tingkatan 5 ada 5 bab, iaitu bab 1 keseimbangan redox, bab 2 kesebatian karbon, bab 3 termokimia, bab 4 polimer dan bab 5 konsumer dan industri. Saya dah ringkaskan sedikit tajuk-tajuk ni. Okey. Untuk bab 1 keseimbangan redox, kita tengok pengoksidaan dan penurunan tindak balas redox. Okey. Maksud tindak balas redox ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, tindak balas pengoksidaan dikatakan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Okey. Tindak balas penurunan berlaku apabila oksigen kehilangan. Apabila suatu bahan tindak balas kehilangan oksigen. Okey. Untuk hidrogen pula, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas kehilangan hidrogen, manakala tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen. Okey. Dan untuk elektron pula, tindak balas pengoksidaan untuk suatu bahan tindak balas berlaku jika jika berlaku kehilangan elektron, dan untuk tindak balas penurunan berlaku jika elektron diterima, jika suatu bahan tindak balas itu menerima elektron. Okey, dan untuk nombor pengoksidaan pula. Okey, suatu bahan tindak balas itu tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu bahan tindak balas bertambah nombor pengoksidaannya, dan tindak balas penurunan berlaku apabila nombor pengoksidaan berkurang. Okey. Dan ejen pengoksidaan pula ialah bahan yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas redox, manakala ejen penurunan pula bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan dalam tindak balas redox. Okey. Penentuan nombor pengoksidaan. Maksud dia, cas unsur dalam setiap sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Kita tengok garis panduan dia, ada beberapa garis panduan. Okey, bagaimana nak menentukan nombor pengoksidaan? Yang pertama, nombor pengoksidaan bagi satu unsur ialah sifar. Okey, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. 3. Nombor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, 2 dan kumpulan 13 dalam jadual berkala masing-masing ialah positif 1, positif 2 dan positif 3. Yang keempat, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. 5. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Yang keenam, nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya ialah positif 1 kecuali dalam ion hidrida, iaitu negatif 1. 7. Nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatian biasanya ialah negatif 2 kecuali dalam sebatian peroksida, iaitu negatif 1. 8. Nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 dalam sebatian biasanya negatif 1. Okey. Jadi ini adalah garis panduan penentuan nombor pengoksidaan. Okey. Kita tengok nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian. Ini contoh sebatian ferrum. Okey, angka Roman 2 menunjukkan nombor pengoksidaan ferrum ialah positif 2. Angka Roman 3 menunjukkan nombor pengoksidaan ferrum ialah positif 3. Okey. Dan nama sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey,
Kita tengok sini nombor persediaan mangan ialah positif 4. Nama IUPAC ialah mangan 4 oksida. Okey, kita tengok sini nombor persediaan mangan ialah positif 7. Tengok kalium manganat 7. Kalium manganat 7. Okey. Di sini nombor persediaan kromium ialah positif 3, kromium 3 klorida. Dan nombor persediaan kromium ialah positif 6, kalium dikromat 6. Okey. Itu ialah nombor persediaan dan penamaan sebatian. Okey, kemudian pertukaran ion ferrum 2 boleh bertukar kepada ferrum 3 dan ferrum 3 juga boleh bertukar kepada ferrum 2. Dan ini ada eksperimen lah. Tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya dan tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Kita tengok tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Penyesaran logam dilakukan dengan meletakkan satu logam ke dalam larutan garam logam lain. Logam lebih elektropositif berupaya menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Siri elektrokimia. Ini siri elektrokimia. Semakin ke bawah, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Ke atas, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Okey. Tengok tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Atom unsur halogen cenderung menerima elektron untuk membentuk ion halida. Oleh itu, halogen mengalami tindak balas penurunan dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, tengok unsur kumpulan 17. Unsur kumpulan 17 ke atas, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Kalau menurun ataupun ke bawah, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Okey. Okey, itu adalah tindak balas penyesaran. Kemudian kita tengok keupayaan elektrod piawai. Maksudnya keupayaan elektrod keupayaan elektron ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam Mn+ dalam sel setengah. Okey, ion logam dia lah. Okey, keupayaan elektrod piawai ni E0 bagi sel diukur pada keadaan piawai, iaitu ada part sini. Kepekatan ion dalam larutan aqueous 1 mol 1,0 mol per desimeter padu. Nombor 2, tekanan gas 1 atmosfera atau 101 kilopascal. 3, suhu 25 darjah Celsius atau 298 Kelvin. Yang keempat, platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Okey. Okey, kita ada dalam ni dibincangkan juga tentang elektrod hidrogen piawai, nilai keupayaan elektrod piawai dan keupayaan elektrod piawai berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, sel kimia. Tindak balas redox pada terminal negatif dan positif. Jenis yang atas ni sel kimia ringkas, okey, macam ni. Dan yang kat bawah ni sel Daniel menggunakan titian garam, okey, ini. Dan yang kedua ni sel Daniel menggunakan pasu berliang. Okey, ni gambar raja dia. Okey, jadi itu adalah sel kimia. Okey. Kemudian sel elektrolisis. Elektrolit. Okey, jadi kita diperkenalkan dengan elektrolit dan bukan elektrolit, pengelasan bahan. Kita tengok dulu. Elektrolit sebatian ion dalam bentuk apa gel dan leburan ataupun aqueous, dan asid alkali tanpa air dengan air.
Okey, bukan elektrolit, itu sebatian kovalent. Konduktor dan elektrolit ini adalah perbezaan dia. Okey. Kemudian maksud elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, jenis sebatian lebur dan larutan aqueous. Faktor pengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod. Okey, ada 3 faktor sini. Nilai inot, kepekatan larutan dan jenis elektrod yang digunakan. Okey, dibincangkan dalam jadual ini. Okey. Seterusnya, banding beza dengan sel kimia. Okey. Okey, ini sel elektrolisis, ini sel kimia. Untuk sel elektrolisis, perbezaannya pasangan logam sama jenis, tenaga elektrik ke tenaga kimia. Okey, warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Anod disambung kepada terminal positif bateri dan katod disambung kepada terminal negatif bateri. Manakala untuk sel kimia, tenaga kimia ke tenaga elektrik. Pasangan logam berlainan jenis. Terminal negatif ialah anod dan terminal positif ialah katod. Dan warna biru larutan kuprum 2 sulfat semakin pudar. Itu perbezaan dia. Persamaan dia, elektrod dicelup dalam elektrolit. Tindak balas pengoksidaan pada anod. Tindak balas penurunan pada katod. Elektron mengalir dari anod ke katod melalui wayar penyambung. Okey. Itu ialah banding beza sel elektrolisis dengan sel kimia. Dan kita tengok penyaduran dan penurunan logam. Penyaduran anod dan katod. Ini persamaan untuk penyaduran di anod dan katod, dan juga penurunan di anod dan di katod. Okey. Seterusnya, tengok pengekstrakan logam. Okey, cara elektrolisis penurunan oleh karbon dan menggunakan logam yang lebih reaktif. Okey, elektrolisis digunakan untuk logam yang lebih reaktif daripada karbon. Okey, penurunan oleh karbon bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon. Okey. Dan akhir sekali ialah pengeratan kakisan logam. Kakisan logam ialah tindak balas redox, iaitu logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron membentuk ion logam. Okey, ini persamaan dia. Dan semakin elektron positif suatu logam, semakin mudah logam terkakis. Semakin elektron positif, semakin mudah terkakis. Cara pencegahan pengeratan besi, penggunaan permukaan pelindungan logam kurban dan pengaloyan. Okey. Tamat untuk bab 1, keseimbangan redox. Kita tengok pula bab 2, sebatian karbon. Okey, maksud sebatian karbon, sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Jenis sebatian organik dan tak organik. Okey, hidrokarbon. Sebatian organik ni daripada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okey, hidrokarbon contoh dia petrol dan gas asli. Okey, kelas hidrokarbon ni boleh dikelaskan kepada hidrokarbon tepu dan tak tepu. Hidrokarbon tepu ni ada ikatan tunggal. Okey, ikatan tunggal sahaja. Manakala tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 ataupun ganda 3. Ini ada ikatan ganda 2, ini ikatan ganda 3. Okey. Sumber petroleum, lapisan petroleum tadi, lapisan peringkat dia penyelingan berperingkat dan peletakan. Okey, dan alternatif, sumber alternatif biodiesel, biogas, bioethanol dan sebagainya. Okey.
Itu dan itu untuk hidrokarbon. Untuk bukan hidrokarbon pula, contoh protein, kanji dan alkohol. Okey. Mari kita tengok ciri homolog. Ciri formulaan yang sama, kumpulan berfungsi sama, sifat kimia yang sama, ahli berturutan berbeza sebanyak satu atom karbon ataupun dua atom hidrogen. Okey. Sifat fizik berubah beransur-ansur daripada satu ahli kepada ahli seterusnya. Itu ciri dia. Formula dan penamaan. Formula kita tengok dulu. Okey, contoh dia ni. Ini formula molekul. Okey, CH4 untuk metana. Ini susunan elektron dalam molekul metana. Dan ini formula struktur metana. Jadi kita tengok ini formula struktur dia. Okey. Penamaan. Komponen ada dua komponen, iaitu nama induk dan akhiran. Nama induk mewakili bilangan atom karbon pada rantai paling panjang, akhiran mewakili siri homolog. Ini bilangan karbon, ini nama induk dia. Okey. Ini siri homolog, kana, alkina, alkuna dan sebagainya. Dan akhiran dia ana, ina, una dan sebagainya. Okey. Sifat fizik siri homolog. Kita tengok tadi. Okey, ciri. Tadi ciri ini formula dan penamaan. Formula dan penamaan tadi. Kita tengok siri homolog. Ini siri-siri homolog. Formula A, kumpulan berfungsi, nama kumpulan berfungsi dan jenis sebatian organik. Okey. Jadi kita daripada sini ada 6 kita okey, ada kita ambil 5 untuk dibincangkan. Alkana, alkina dan alkuna. Okey, sifat fizik untuk 3 ni A, B, C. Keterlarutan, kekondisian elektrik, takat lebur dan didih dan ketumpatan. Okey, itu sifat fizik dia. Okey, manakala untuk sifat fizik D dan E, itu alkohol dan asid karboksilik, takat didih, keadaan fizik berasa bilik dan keterlarutan dalam air. Okey, alkohol dan asid karboksilik. Okey, itu sifat fizik dia. Manakala sifat kimia, alkana, tidak balas pembakaran dan tidak balas penuh kegantian. Alkina, tidak balas pembakaran, penambahan hidrogen, penghidrogenan, penambahan halogen, penghalogenan, penambahan halogen halida, penambahan air, penghidratan dan penambahan pengoksidaan menggunakan kalium ganat 7 berasid. Okey, dan tidak balas pempolimeran penambahan. Okey. Kalau alkohol, tidak balas pembakaran, tidak balas pempolimeran penambahan dan tidak balas pendehidratan. Okey. Kita tengok asid karboksilik pula tidak balas kimia asid etanoik, tidak balas dengan alkohol. Okey, penyediaan alkohol, kaedah penampaian glukosa dan kaedah penghidratan etina. Ester. Formula A macam ni. Okey. Dan penamaan. Okay, ada dua bahagian lah. Bahagian pertama diterbitkan daripada alkohol, nama berakhir dengan il. Bahagian kedua diterbitkan daripada asid karboksilik, nama berakhir dengan uat. Okey. Ini contohnya. Penamaan bahagian pertama metanol jadi metil. Penamaan bahagian kedua asid metanoik jadi metanoat. Jadi nama ester metil metanoat. Okey. Itu penamaan. Manakala sifat fizik ester pula, ketumpatan kurang daripada air,
cecair tanpa warna berunsur bilik meluap dengan mudah berunsur bilik, sebatian kovalen yang tidak larut air, sebatian neutron dengan bau manis buah-buahan. Okey, itu sifat kimia. Isomer dan penamaan. Keisomeran struktur rantai dan struktur kedudukan. Ini keisomeran struktur, keisomeran rantai dan keisomeran kedudukan. Okey. Kemudian penamaan isomer. Langkah penulisan nama isomer rantai bercabang seperti yang berikut. Turutan penulisan nama, imbuhan, nama induk dan akhiran. Okey, jadi cara penulisan dia. Okey, dan akhir sekali adalah kegunaan siri homolog, alkana dan alkina. Okey, bahan api lah, etana. Okey, kita tengok ni, etana, penghasilan etina untuk membuat deterjen dan plastik. Gas asli cecair LNG yang mengandungi etana digunakan sebagai bahan api untuk stesen jana kuasa dan lain-lain lagi lah, butana, etana dan sebagainya. Okey, dan alkohol sebagai bahan api pelarut pada bidang pembuatan produk farmaseutical. Dan kesan penyalahgunaan alkohol ni ketagihan, kecacatan bayi, sirosis hati, mabuk dan lain-lain. Okey, asid karboksilik, bahan pengawet sebagai bahan mentah untuk menghasilkan pewarna cat, racun serangga, plastik, ester, kosmetik, minyak wangi dan perisa makanan. Okey, dah tamat untuk sebatian karbon. Kita tengok termokimia. Perubahan haba dalam tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, eksotermik haba dibebaskan, endotermik haba diserap. Okey, gambar rajah aras tenaga. Okey, ini gambar rajah aras tenaga untuk setiap tindak balas lah, eksotermik dan endotermik. Okey, macam dah dibincangkan tadi, untuk eksotermik ni delta H dia negatif, dan untuk endotermik delta H dia positif. Okey, perubahan semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Okey, tenaga haba diserap. Ini adalah untuk tindak balas. Profil tenaga menunjukkan hubungan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan dalam tindak balas eksotermik. Tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan. Okey, tenaga haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Okey, jadi itu adalah perubahan haba dalam tindak balas. Kita tengok haba tindak balas pula, jenis haba. Jenis haba pemendakan, haba penyesaran, haba penyeutralan, haba pembakaran. Okey, dan aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik. Contoh eksotermik, inilah hot can, tindak balas termit dan pembakaran bahan api. Manakala endotermik pula, pet gel untuk meredakan demam, minum sejuk, kendiri dan serbat. Okey, nilai bahan api. Nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Okey, ini adalah unit nilai bahan api, kilojoule per gram, sama dengan haba pembakaran bahan per dengan jisi molar bahan. Okey, ini adalah nilai nilai bahan api bagi beberapa bahan api lah. Okey, tamat untuk termokimia. Kita tengok bab 4 pula, iaitu polimer.
tengok polimer. Maksud polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada percantuman banyak ulangan unit asas. Okey, sumber dia semula jadi polimer kanji, monomer, glukosa dan sebagainya. Okey. Jenis polimer. Okey, kita tengok ni ada termoplastik, termoset, elastomer. Okey. Tindak balas pempolimeran, jenis pempolimeran penambahan dan pempolimeran kondensasi. Okey, kemudian penggunaan. Ciri-ciri polimer sintetik ini: penempat haba yang baik, ringan, kuat dan keras, bersifat lengai dan tidak reaktif, daya tahan haba yang tinggi. Dan kegunaan dia: penyalutan polimer akrilik untuk menghasilkan bom-bom kalis air, nilon menghasilkan benang yang penting untuk industri tekstil dan sebagainya. Okay. Polimer alam sekitar. Polimer dan alam sekitar. Okey, kita tengok getah asli pula, sejarah, ciri-ciri lembut, kenyal, penanjal, tidak tahan lama, penebat elektrik, mudah dioksidakan, reaktif pada bahan kimia dan kalis air. Okey, itu ciri-ciri getah asli. Ini penggumpalan lateks. Proses dia ni. Okey, ni proses penggumpalan lateks. Membran protein yang bercas negatif menyebabkan zarah getah tertolak apabila mendekati antara satu sama lain. Ion hidrogen daripada asid menetralkan cas negatif pada membran protein. Zarah-zarah getah berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein pecah. Polimer-polimer getah bergabung antara satu sama lain menyebabkan lateks menggumpal. Okey. Dan ada juga menghalang penggumpalan lateks. Okey, tindakan menghalang penggumpalan lateks. Dan kita tengok pemvulkanan getah. Okey, maksud dia pemvulkanan ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Ini rangkai silang sulfur ni. Okey. Teknik alternatif. Okey, peroksida sinaran logam oksida. Sifat getah tervulkan. Okey, ini getah tidak tervulkan dan getah tervulkan. Okey, ciri-ciri kekenyalan. Getah tervulkan ni lebih kenyal. Ciri getah tidak tervulkan ni kurang kenyal. Kekerasan getah tervulkan lebih keras berbanding getah tidak tervulkan. Kekuatan getah tervulkan lebih tinggi berbanding getah tidak tervulkan. Tahan haba, lebih tahan terhadap pengoksidaan. Okey. Itu getah asli. Kemudian getah sintetik. Maksud dia, getah sintetik ialah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. Ciri-ciri: tahan haba, tahan bahan kimia, tahan pengoksidaan, penempat haba, kenyal dan keras. Okey, dan kegunaan dia, getah sintetik neoprena dan seterusnya ni, dan lain-lain lagi ni, ciri-ciri dan kegunaan. Okey, penggunaan getah dalam dan alam sekitar. Okey, tamat bab polimer dan kita masuk bab terakhir, kimia konsumer dan industri. Kita tengok minyak dan lemak. Apa maksud minyak dan lemak ni? Okey, minyak dan lemak merupakan ester yang terhasil melalui tindak balas antara asid lemak dan gliserol. Okey, ini gliserol, asid lemak. Okey, menghasilkan lemak lah. Okey, dipanggil tindak balas pengeksteran untuk membentuk lemak. Okey, perbezaan antara minyak dan lemak. Okey, aspek sumber dia, minyak ni tumbuhan, lemak haiwan. Sifat fizik, minyak cecair, lemak pepejal. Setakat lebur, minyak rendah, lemak tinggi. Kandungan asid lemak
peratus asid lemak peratus asid lemak tak tepu yang tinggi, peratus asid lemak tepu yang tinggi. Contoh minyak sawit untuk minyak dan lemak mentega. Okey. Jenis lemak lemak ada beberapa jenis, iaitu tepu dan tak tepu. Ini asid lemak tepu. Okay, lemak jenis tepu ni mempunyai mengandungi asid lemak tepu. Contoh asid lemak tepu ialah asid palmitic, asid lauric dan asid stearic. Okey, jenis lemak tak tepu ni pula mengandungi asid lemak tak tepu. Contoh asid lemak tak tepu ialah asid oleic, asid linoleic dan asid linolenic. Mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 dalam rantai karbon. Okey, kehadiran ikatan ganda 2 menyebabkan lemak tak tepu mempunyai takat lebur yang rendah dan wujud dalam keadaan cecair. Okey. Itu dua jenis lemak. Okey, tepu dan tak tepu. Lemak tak tepu ni pula boleh ditukarkan ke lemak tepu. Okey. Penggunaan bahan api bio, sumber nutrisi, sabun dan makanan haiwan. Okey. Bahan pencuci. Bahan pencuci sabun. Okey, penyediaan menggunakan kaedah saponifikasi. Tindakan pencucian. Okey, ini tindakan pencucian Tengok sabun ni. Okey. Sabun bila kena air, dia tambah air, tukar menjadi anion sabun dan ion natrium. Okey, ini struktur ringkas anion sabun atau anion deterjen lah. Dia ada dua bahagian. Bahagian hidrofobik dan bahagian hidrofilik. Yang bahagian hidrofobik ni larut dalam minyak atau grease. Bahagian hidrofilik ni larut dalam air. Okey. Dan tindakan ini ialah tindakan pencucian pencucian. Okey. Tindakan pencucian sabun. Kemudian kita tengok deterjen, penyediaan dengan kaedah pensulfonan dan peneutralan. Tindakan pencucian deterjen tambah air, anion deterjen dan ion natrium. Okey, dua bahagian sama dengan sabun tadi. Okey. Ini formula struktur anion deterjen. Okey. Kemudian bahan tambah. Bahan tambah dalam deterjen ada banyak juga bahan tambah. Okey, contohnya enzim biologi, ejen pemutih optik, pelembut air dan pembina, ejen pengawal buih, ejen anti enapan, bahan pewangi, ejen pengering, dan masing-masing mempunyai fungsi masing-masing lah. Okey. Perbandingan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Okey, dalam aspek keberkesanan di dalam air lembut, sabun berkesan sebagai ejen pencuci, berkesan sebagai ejen pencuci, sama sabun dan deterjen. Keberkesanan di dalam air liat, sabun kurang berkesan kerana membentuk kekat. Okey, lebih berkesan kerana tidak membentuk kekat. Okey. Dan keberkesanan di dalam air berasid tidak berkesan kerana membentuk asid organik yang tidak larut. Berkesan untuk deterjen kerana membentuk asid organik yang larut. Okey. Itu adalah bahan pencuci sabun dan deterjen. Kemudian bahan tambah makanan. Maksud bahan semula jadi atau sintetik yang ditambahkan pada makanan untuk menghalang kerosakan atau untuk memperbaiki rupa, bentuk, rasa atau tekstur. Okey, jenis pengawet, pengantioksida, perisai, penstabil, pengemulsi, pemekat dan pewarna. Okey. Kewajaran penggunaan, mengapa digunakan?
Makanan kekal segar lebih lama, kelihatan lebih menarik, rasa lebih sedap. Tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Okey, kesan buruk jika berlebihan, gangguan saraf, asma ruam dan hiperaktif pada kanak-kanak, kanser dan alahan. Okey, itu adalah untuk bahan tambah makanan. Kemudian ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Ubat, maksud ubat, bahan kimia yang digunakan untuk membantu kita merawat atau mencegah penyakit. Ubat tradisional seperti halia yang menggunakan bahan-bahan semula jadi, halia, lidah buaya, ginseng, asam jawa dan sebagainya. Okey, moden pula, ni jenis-jenis ubat moden, analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergi, corticosteroid. Okey, itu untuk jenis-jenis ubat moden. Corticosteroid. Okey, keberkesanan dan penyalahgunaan. Okey, antibiotik, rintangan antibiotik, ubat tradisional berasaskan herba, kegagalan fungsi hati dan buah pinggang, kodina, ketagihan. Okey. Seterusnya, kosmetik. Kosmetik ni pun sekarang ni dah semakin zaman je lah, sangat popular lah. Okay, maksud kosmetik adalah bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. Okay, bahan asas dia ada pewarna air, pengemulsi, pemekat, pewangi, pelembap dan pengawet. Okay. Jenis kosmetik rias, kosmetik perawatan dan pewangi. Kebaikan kosmetik buatan sendiri, mudah dihasilkan gunakan bahan semula jadi, selamat dan tiada bahan kimia berbahaya dan kos yang murah. Keburukan kosmetik komersial, kesan sampingan yang membahayakan, terdapat bahan kimia berbahaya dimasukkan secara tidak sah, iklan ini ditunjukkan secara berlebih-lebihan dan mengelirukan. Okey, sekarang banyak iklan kosmetik yang macam-macam. Okey, kita tengok ni, kesan sampingan penggunaan bahan kimia terlarang dalam kosmetik, merkuri, hydroquinone dan sebagainya. Okey. Ni kita tengok nanoteknologi. Okey, nanoscience dan nanoteknologi. Nanoscience ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Nanoteknologi pula ialah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Okey, aplikasi semikonduktor dan elektronik, tenaga dan elektrik, tekstil, perubatan, pertanian, makanan dan sebagainya. Okey, perkembangan sifat fizik, sifat kimia. Okey, perkembangan dia ada satu bahan namanya grafen. Okey, sifat fizik grafen kuat dan keras, lut sinar, pengalih haba dan elektrik yang baik, kenyal, bersifat tidak telap, rintangan elektrik yang sangat rendah. Okey, sifat kimianya dan kegunaan. Kegunaan dalam sektor elektronik, polimer dan komposit, sensor, membran, baju perubatan dan tenaga. Okey. Dan teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Teknologi hijau ialah teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Perkembangan bekalan tenaga, pengangkutan, bangunan, pengurusan sisa dan air sisa, pertanian dan perhutanan industri. Okey, ini perkembangan teknologi hijau lah. Pengurusan sisa dan air sisa. Okey, dan kepentingan sumber tenaga lebih rendah, pengurusan sisa buangan lebih berkesan, kualiti hidup meningkat, memacu inovasi baru, membantu memperlahankan pemanasan global. Okey. Jadi itulah sahaja
ulang kaji pantas untuk kimia tingkatan 5. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu mengingat kembali apa yang telah kamu semua belajar dalam kimia tingkatan 5. Semoga bermanfaat. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.